Di dalam rancangan ini bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib untuk bincangkan lagi dengan tajuk Mukjizat Saintifik Al-Quran. Masya Allah. Baik, kita sebenarnya dapat juga beberapa soalan Datuk di Facebook juga di WhatsApp kita. Ada yang bertanya, Datuk, apakah mukjizat Al-Quran yang paling diberikan keutamaan Datuk? Ada juga yang bertanya, dalam banyak-banyak kitab yang diturunkan ke dunia ni kepada Nabi, hanya Al-Quran saja yang dijanjikan penjagaannya berbanding kitab-kitab yang lain. Tidakkah kitab lain juga jaminan penjagaan seperti Al-Quran? Mungkin Datuk boleh berikan sedikit pencerahan cerita di situ. Silakan. Baik, terima kasih DJ Syafiq dan DJ Mona. Sama. Soalan yang dikemukakan ini, apakah keutamaan mukjizat Al-Quran? Apabila disebutkan mukjizat ini, mukjizat adalah ilmu yang dapat melemahkan orang yang dicabar. Di perkataan ajaza. Sebab itulah kalau kita lihat, para anbiya diberikan oleh Allah SWT mukjizat-mukjizat tertentu yang dapat mencabar ilmu semasa. Kehebatan zaman Nabi Isa AS ilmu perbuatan. Hebatnya mukjizat Nabi Isa AS dapat menghidupkan orang mati. Tak ada mana-mana doktor yang boleh menghidupkan orang mati. Tak ada mana-mana doktor yang dapat menyembuhkan orang sakit sopak. Kehebatan zaman Nabi Musa AS ilmu sihir. Tapi kehebatan mukjizat Nabi Musa AS, tongkat yang bertukar menjadi ular dapat memakan semua ular-ular yang dibentuk oleh ahli sihir, sehingga ahli sihir tunduk pada Nabi Musa AS. Nak gambarkan bahawa di antara nature mukjizat ialah dia dapat mencabar ilmu semasa. Tadi DJ Mona menyedaskan bahawa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ketika itu ramai orang yang mahir dalam bahasa Arab. Dan di antara mukjizat Al-Quran ialah dapat mencabar kehebatan sastra bahasa Arab yang tak dapat ditandingi oleh orang Arab ketika itu. Satu ketika Walid bin Mughirah pernah berkata, aku ni orang paling pandai di kalangan kamu bahasa Arab. Tetapi setelah mendengar Quran, aku boleh nyatakan bahawa Quran bukan ucapan manusia, bukan kata-kata Muhammad. Ini kenyataan Walid bin Mughirah sendiri. Dulu sebelum saya belajar bahasa Arab, saya tak dapat menghayati perkara ini sebab bagaimana orang Arab tak dapat menandingi bahasa Arab. Tapi setelah saya menghayati, mendalami bahasa Arab, saya dapat melihat memang benar kehebatan Al-Quran sudut bahasa Arab. Tuan-tuan, perempuan, kalau kita hayati Al-Quran Al-Quran kita lihatlah surah-surah yang pendek saja kehebatan ayat dia. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Hujungnya sama aja dal. Qul ya ayyuhal kafirun. Hujungnya sama nun. Dalam surah Wad-duha wal laili idza saja. Hurufnya sama ya. Sepanjang Al-Quran, ritme ayat dia cantik. Bukan itu saja, sentapan bahasa itu sendiri. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila mana bumi ini digoncang segoncang-goncangnya. Kalau orang pernah melihat suasana gempa bumi, dia akan dapat menghayati bagaimana gempa bumi yang hiruk pikuk manusia, tonggang-langgang, kehancuran berlaku sana sini. Bagaimana Al-Quran menceritakan suasana berlakunya kiamat, sehingga di kali itu orang tak ingat mak bapak dah, tak ingat anak pinak, tak ingat saudara-saudara. Bagaimana suasana yang hiruk pikuk ini. Sebab itulah Sekutu menyatakan bahawa orang yang menghayati Al-Quran, dia akan dapat sentapan bahasa Al-Quran itu cukup hebat hingga orang yang mabuk boleh tersedar. Persoalan yang kedua, bagaimana nanti saya akan jelaskan penumpuan Al-Quran sudut yang lain. Antara mukjizat Al-Quran ialah Al-Quran menyahut cabaran semasa. Kalau zaman Nabi Muhammad tadi, ilmu yang hebat ialah ilmu sastra, ilmu bahasa Arab. Zaman kita ini, ilmu yang hebat ialah ilmu sains. Jadi di antara mukjizat Al-Quran dapat mencabar kehebatan ilmu sains. Berbeza dengan kitab-kitab yang lalu. Kitab-kitab yang lalu Allah turunkan untuk waktu tertentu dan untuk kelompok tertentu. Apabila datang Nabi yang lain, maka akan terbatallah kitab yang sebelumnya. So kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka terbatallah segala kitab-kitab yang lalu. Sebab tu Allah tidak menjaga keaslian kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sebab itulah ketika mana Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar membaca kitab Taurat ketika itu, merah padma muka Rasulullah SAW, lalu menegur Sayyidina Umar seraya berkata, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalaulah Nabi Musa masih lagi hidup, dia akan ikut ajaran yang aku bawa. Nak gambarkan bahawa segala kitab yang diturunkan oleh Allah SWT tidak lagi valid setelah kedatangan Al-Quran. Sebab itulah Allah tidak menjaga keaslian kitab-kitab ini seperti mana Allah menjaga keaslian Al-Quran. Sebaliknya Al-Quran, kitab petunjuk sepanjang zaman.
Dan zaman sekarang kita ini zaman sains dan teknologi, dan Al-Quran menjelaskan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan terus tunjukkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia hingga menjadi dalil dan bukti benar Quran ini datangnya pada Allah SWT. Sebab itulah banyak fakta-fakta saintifik yang ditemui oleh para saintis sekarang yang selari dengan Al-Quran membuktikan mukjizat Al-Quran akan terus disingkap. Mungkin dalam kesempatan yang ringkas ini di Syafiq Jemena, saya ambil contoh sedikit mukjizat saintifik Al-Quran dalam bidang entomologi. Entomologi ini pada perkataan Greek entom dan logos, ya. Entomologi ini maksudnya kajian tentang serangga. Entomon maksudnya serangga, logos maksudnya kajian tentang serangga. Dan saya ambil satu contoh tentang lalat. Banyak serangga-serangga yang disebut dalam Al-Quran, nyamuk, tapi hari ini saya nak fokus tentang lalat saja. Lalat di antara serangga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ramai di kalangan kita yang tak suka dengan lalat sebab lalat ini suka mengurung benda-benda kotor, sampah sarap, najis, dan apabila dia mengurung benda yang kotor ini kemudian dekat ke makanan kita, dia akan membawa bakteria dan kotoran, boleh menyebarkan berbagai penyakit dan wabak, dan menyebabkan orang ramai tak suka pada lalat, menggambarkan lalat ini kotor. Namun demikian Allah memberikan gambaran kehebatan pada lalat. Dalam kesempatan ringkas ini saya berikan ada 5 kelebihan yang ada pada lalat. Yang pertama, kepentingan lalat dalam bidang ilmu sains pertanian. Ada lalat yang khas untuk lalat bunga namanya. Dan lalat bunga ini dia memainkan peranan dalam melakukan proses pendebungaan di antara bunga jantan dan bunga betina. That's number one. Number two, larva lalat betina, lalat bunga ini, lalat bunga ini, dia juga dapat membantu petani untuk mengawal proses yang dinamakan aphid. Aphid ialah serangga yang menghisap cecair pada tumbuhan, dan larva lalat akan memakan serangga aphid ini sehingga sekiranya ada larva lalat buah, kadar serangan serangga aphid akan berkurangan. Ini kelebihan untuk para petani. Lalat ada kelebihan dalam bidang pertanian. Ya. Demikian juga larva lalat askar hitam yang dipanggil lalat askar hitam, larva dia mengandungi kadar protein yang tinggi, dan di dalam bidang pertanian larva lalat ini boleh dikumpulkan dan menjadi makanan pada haiwan sebab kadar kandungan protein yang cukup tinggi. Ini yang kedua, menjadi makanan pada ternakan. Mungkin perkara ini agak baru, tetapi telah pun digunakan dalam bidang pertanian. Yang ketiga, dalam bidang forensik entomologi. Forensik entomologi ini ialah kajian untuk mengkaji bagaimana mayat itu meninggal menggunakan fakta-fakta yang ada pada serangga. Apabila seorang meninggal, terbunuh, kes pembunuhan, contoh polis menjumpai seorang mayat yang telah mati terbunuh. Nak tahu berapa lama mayat ini telah pun mati. Biasanya apabila seorang itu mati, maka lalat akan datang. Antara serangga yang datang ialah lalat, semut, kumbang, tetapi yang banyak datang ialah lalat. Lalat ini dipanggil langau. Dan lalat ni dia ada cycle dia. Cycle dia daripada lalat, kemudian menjadi larva, menjadi pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Sekiranya pakar forensik ataupun doktor yang buat postmortem yang dipanggil PMI, postmortem ini, dilihat dalam mayat itu tidak ada pupa, yang ada hanya larva. Mungkin kemungkinan bahawa mayat ini baru mati 2-3 hari. Tetapi sekiranya telah pun ada pupa, berarti mayat ini telah mencapai umur 5 hari. Dan sekiranya pupa ini dah menetas menjadi lalat dewasa, maka mayat ini telah berumur lebih pada 5 hari. Daripada sinilah anggaran kematian boleh dijangkakan dalam forensik entomologi. Yang keempat, dalam forensik entomologi juga kita boleh mengesan siapakah pembunuh mayat tersebut. Ini berlaku pada kurun ke-13 apabila seorang yang di mana Sun Tzu diberi tanggungjawab untuk menyiasat kes pembunuhan petani di suatu kawasan, petani padi di suatu kawasan. Jadi Sun Tzu mengumpulkan semua penduduk yang ada kat situ. Orang ni dia dapati mati terbunuh menggunakan pisau.
Jadi Sun Tzu mengumpulkan orang ramai untuk membawa pisau-pisau mereka. Dan Sun Tzu dapat detect siapakah pembunuh itu setelah mendapati ada seorang yang pisaunya dihinggapi oleh lalat. Sebab lalat punya diri yang cukup sensitif, pisau yang pernah ada darah manusia, lalat boleh kesan. Apabila lalat hinggap ke pisau itu, dia tahulah pembunuh ini. Dan akhirnya pembunuh itu mengaku dan Sun Tzu dapat detect, dapat kesan siapakah pembunuhnya. Dan di sinilah kita lihat bagaimana lalat dapat memberikan banyak fakta-fakta. Satu lagi yang cukup menarik, masa tak dapat nak saya panjangkan, tetapi enzim pada lalat dapat mengubah satu makanan secara serta-merta. Dan ini diceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj, di mana Allah SWT menjelaskan, wa iyaslubu zubab, sekiranya lalat mengambil satu makanan, kita tak akan dapat mengubah makanan tersebut. Dan secara saintifik, enzim yang dikeluarkan lalat serta-merta akan dapat mengubah makanan tersebut. Subhanallah, siapa yang ajar Nabi Muhammad itu? Ya, betul. Ayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah SWT. Ini salah satu mukjizat saintifik Al-Quran tentang bab kecil saja lalat ni jadi syirik dan jin. Itu pembuktian itu kan. Allah letakkan dalam Al-Quran. Itulah yang sama-sama kita boleh bongkar dan juga hayatinya sepanjang masa, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih kepada yang bahagia Datuk. InsyaAllah kita ada masa, kita akan jumpa lagi insyaAllah Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sama-sama. Baik, rakan-rakan sekalian, untuk anda teruskan setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. PTTI